Terima kasih, Datuk Pengurusi. Pertama kali saya mesti sampaikan kekesalan saya kerana Menteri Wilayah Persekutuan tidak hadir untuk menggulung perbahasan kita pada malam ini, dan dia Kementerian Wilayah Persekutuan jaga pasal Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya saja. Tak banyak kerja punya. Apa dia buat? Mana dia pergi? Dan selalu hantar itu wakil timbalan menteri. Kesiannya. Dan untuk jadi macam sponge, dia terpaksa dengar semua rintihan, kritikan terhadap kementerian daripada beliau. Tapi kita tahu kuasa dia bukan kuasa menteri dah. Butiran mana? Sini saya nak merujuk kepada butiran 0101 100 pejabat menteri. Dan juga 010200 pejabat timbalan menteri. Pejabat menteri dapat peruntukan 1.6 juta, tapi pejabat timbalan menteri hanya 685,000 saja, perbezaan 1 juta. Jadi saya nak cadangkan ini kita tukarlah. Biar pejabat timbalan menteri dapat 1.6 juta peruntukan, dan bagi menteri yang selalu tak hadir, tak jawab bahasan kita ni, dapat 600,000 cukup. Jangan tok kuat-kuat. Itu Timbalan Menteri macam setuju. Ya. Dia kan setuju, dia senyum. Wah, shiny. Datuk Pengurusi, saya sini, saya sebenarnya nak tanya juga. Saya lihat Perbadanan Putrajaya dapat, walaupun peruntukan itu kurang sebanyak 63 juta, dapat 95 juta sahaja. Tapi kalau kita lihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Putiran 050000, DBKL hanya dapat 9 juta saja. Saya tak fahamlah. Yang saya tahu Perbadanan Putrajaya ini landlord kan. Dia yang buat semua bangunan pejabat untuk semua kementerian, lepas itu kutip sewa. Dan DBKL kena keluarkan begitu banyak peruntukan untuk buat jalan, buat parit dan sebagainya. Kenapa hanya 9 juta saja, dan tapi Perbadanan Putrajaya yang jadi landlord, yang kutip sewa itu boleh dapat 95 juta peruntukan daripada kementerian. Itu yang saya tidak faham, begitu banyak perbezaannya. Di sini saya nak sebenarnya tanya, yang tadi saya tanya Menteri Air, Tenaga dan Teknologi Hijau. Dia tak mau jawab kerana, dan saya lihat bajet kementerian dia juga tidak sebut. Tapi kita lihat, kenapa Menteri Wilayah Persekutuan pergi buat groundbreaking ceremony dengan harga atas projek Water Storage Controlling System, pilot project yang bernilai 2.4 bilion. Dan dia kata lepas tu di bawah Kuala Lumpur ada satu badan air, Perbadanan Air, mungkin kita sebut Syabas macam Syabas di Selangor. Dan di sini ini adalah laporan berita bernama. Dia kata dengan izin, we will sign a 25-year contract with ASI Air Simpanan Sendirian Berhad to enable the company to become the concessionaire to manage the project. Lepas tu yang director ASI Simpanan Sendirian Berhad kata yang syarikat ni akan menggunakan tube well to store rainwater and natural water, as well as filtering the water through a membrane system. Dan fasa pertama akan siap pada akhir tahun 2018, dan akan bina 20 tube wells. Dan lepas itu dalam 10 tahun yang akan datang di seluruh Kuala Lumpur 1,200 tube well tau. Wow. Apa yang disebutkan ini tak ada dalam bajet. Saya sebenarnya nak tanyalah, ini dalam bidang kuasa siapa, kerana saya bangkitkan ini dan ceras bangkitkan ini kerana ia dilakukan oleh Menteri Wilayah Persekutuan. Dan adakah ini satu bentuk penswastaan pembekalan air? Adakah kerajaan persekutuan sekarang akan menjejak langkah yang silap, yang salah, seperti penswastaan air di Selangor? Dulu di Selangor di bawah
selepas Pakatan Rakyat jadi kerajaan pada 2008, begitu susah bagi kami untuk beli balik syarikat pembekalan air itu Syabas, dan banyak masalah dalam beberapa tahun yang lepas. Dan saya lihat sekarang yang kerajaan pusat akan menjejak langkah yang salah untuk menswastakan bekalan air di Kuala Lumpur, dan ini adalah satu kontrak selama 25 tahun. Macam mana ini boleh dilakukan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan? Dan dalam laporan dari Bernama ini, ia kata, oh, ada satu rang undang-undang akan dibentangkan oleh Menteri Tenaga Air dan Teknologi Hijau. Jadi saya agak keliru lah. Apakah peranan Kementerian Wilayah Persekutuan dari segi bekalan air ini di Kuala Lumpur? Adakah yang pada masa yang akan datang, kami warga Kuala Lumpur ini terpaksa bayar harga air yang lebih mahal daripada Selangor? Saya memang tidak faham kenapa semua ini boleh berlaku dengan secara terburu-buru tanpa ada apa-apa bentuk perundingan dengan wakil rakyat, dan tak ada apa-apa taklimat diberi kepada NGO dan wakil persatuan dan stakeholder. Adakah kami sebagai pengguna air dan juga penduduk di Kuala Lumpur ini setuju? Semua ini tak ada consultation. Sebenarnya kalau kita nak sebut beberapa tahun yang lepas, kita lihatlah Kementerian Wilayah Persekutuan. If anything that want people to remember the Menteri Wilayah Persekutuan, kita akan ingat, oh, bila dia jadi menteri, dia tukar jalan utama. 8 jalan utama. Sekarang kita pun confused. Semua ini jalan di bawah nama Sultan. Ini satu. Nombor dua, kita lihat apa yang dia ingat, dia akan diingatkan oleh dalam sejarah ialah dia jual begitu banyak keping tanah seperti sebut oleh Patu, Ceras dan sebagainya dan lain-lain lagi. Banyak tanah dia pun dijual kepada pihak swasta. Kalau kita ingat, kita nak ingatkan, oh, apa Menteri Wilayah Persekutuan pernah buat, kita akan ingat malah parkir di tepi jalan juga diswastakan. Inilah apa yang sumbangan Wilayah Persekutuan, kejayaan Menteri Wilayah Persekutuan kepada Pusat Bandar Kuala Lumpur. Ini memang tidak patut. Saya lihat yang saya rasa begitu susah bila saya bergaul dengan bila kami buat pantahan petition mempantah penswastaan parkir di tepi jalan di bawah TBKL itu. Ramai bersungut, ramai rasa marah, dan saya sekarang pergi sign banyak kontrak dengan China. Bila saya berlancung di China 2 bulan yang lepas, saya baca surat khabar di Chengdu, bila kerajaan nak naikkan harga tiket untuk kereta api pun hanya naik 2 renminbi, maksudnya agaknya RM1 lah wang kita ni. Dia pun ada pendengaran tau. Ini communist country, ada pendengaran. Tapi bila DBKL, bila Kementerian Wilayah Persekutuan nak menswastakan parking di tepi jalan itu, tak pernah tanya kita. Tak pernah ada pendengaran. Dan Datuk Bandar pergi kata, oh, the feedback is very good. Semua orang suka penswastaan. Nak bayar parking yang lebih tinggi. Ya, Seremban sila. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Seputir. Seputir, minggu lepas saya ada pergi ke kawasan Seputir di Seri Petaling untuk makan malam. Lepas makan malam, saya tengok ada satu projek nak membina satu kondominium lebih 30 tingkat di tengah-tengah pusat perniagaan Seri Petaling. Seri Petaling ini pun sudah dikenali sebagai satu tempat yang cukup sesak dan tak ada parking. Saya nak tanya, adakah Yang Berhormat membuat bantahan terhadap DBKL, dan adakah ini merupakan satu SOP dalam DBKL bahawa tak ada apa-apa traffic impact assessment dilakukan sebelum sesuatu projek itu diluluskan? Terima kasih Seremban. Saya sudah pantah beberapa kali tapi yang ini kejayaan lah Menteri Wilayah Persekutuan, dia shut the ear. Dia tak dengar, tak mau lihat kerana itu dia tidak duduk di sana. Tapi itu kawasan saya. Dan kawasan Seputir akan ditukar nama kepada Seri Petaling. Satu kawasan yang begitu sesak. Ayo, siapa mau pergi sana? Saya rasa sangat susah hati, itu sebab saya pantah. Dan kita lihat sekarang yang DBKL lulus semua projek 30 tingkat ke atas, malah 40 lebih tingkat pun diluluskan oleh pihak DBKL. Tak ada control density. Selalu saya bangkitkan, yang saya lihat yang menteri akan cakap, oh, you Seputir ya, you anti development dan sebagainya. Bukan, sekarang yang tempat kita begitu sesak,
Tak ada kereta api, tak ada LRT, tak ada melalui banyak kawasan, tapi diluruskan projek yang begitu high density ini yang jadi masalah. Saya percaya Datuk Pengerusi juga sokong pada saya. Saya rasa ini Bandaraya Kuala Lumpur sudah jadi sebagai satu, bukan world class city, world heritage city yang akan diingatkan oleh dunia. Saya tak tahu macam mana Timbalan Menteri akan jawab perbahasan macam ni lah. Itu sebab saya cadangkan nakkan peruntukan beliau kerana dia yang buat semua kerja. Sekian, terima kasih.